Weh, nanti dulu. Jangan skip video ni. Kalau korang suka dengan fakta menarik yang berada di kedudukan 5 teratas, korang boleh pergi ke YouTube channel paling top. Jangan lupa subscribe tau. Bukan kena bayar pun. Mayat seorang pelajar telah dijumpai di dalam sebuah tangki air yang terletak di atas sebuah bangunan hotel. Mayat itu dijumpai oleh kaki tangan hotel yang kebetulan pergi memeriksa tangki air selepas mereka mendapat aduan daripada tetamu hotel mengenai masalah tekanan air rendah dan rasa pelik yang datang dari air paip. Apa yang terjadi sebenarnya? Sekitar bulan Januari 2013, mangsa yang merupakan seorang warga Kanada telah memulakan siri penjelajahannya yang dinamakan sebagai West Coast Tour di Southern California, Amerika Syarikat. Pada mulanya, ibu bapa mangsa berasa berat hati untuk melepaskan anak perempuan kesayangan mereka itu pergi. Namun, ibu bapanya telah diyakinkan oleh mangsa bahawa tiada apa yang patut dirisaukan. Mangsa bersetuju untuk memastikan dia menghubungi ibu bapanya setiap hari bagi memberitahu bahawa dia dalam keadaan selamat. Rancangan asal mangsa adalah untuk singgah di San Diego, Los Angeles, Santa Cruz dan akhir sekali di San Francisco. Bermula dengan percutian di San Diego, mangsa telah melawat zoo sambil memuat naik gambarnya di laman media sosial. Bahkan, dia juga sempat untuk berkongsi pengalamannya itu di laman blognya. Pada 26 Januari 2013, mangsa kemudian menjejakkan kaki ke Los Angeles dan seterusnya mendaftar masuk penginapan di Hotel Cecil. Selepas 5 hari bersiar-siar di sekitar Los Angeles, mangsa dijadualkan akan mendaftar keluar dari Hotel Cecil bagi meneruskan perjalanan ke lokasi seterusnya, iaitu Santa Cruz. Bagaimanapun, pada hari kejadian, ibu bapa mangsa tidak menerima sebarang panggilan daripada anak perempuan mereka itu. Disebabkan berasa bimbang, ibu bapa mangsa kemudian membuat keputusan untuk terbang ke Los Angeles bagi melaporkan kehilangan anak perempuan mereka kepada pihak polis. Usaha pencarian mangsa yang dijalankan oleh pihak polis bagaimanapun gagal membuahkan sebarang hasil. Malah, siasatan awal mendapati berkemungkinan besar tiada sebarang unsur jenayah. Selepas seminggu berlalu tanpa sebarang petunjuk, kes kehilangan mangsa tiba-tiba telah menjadi tumpuan orang ramai serta mendapat liputan meluas daripada pihak media. Perkara ini berikutan satu rakaman video pengawasan hotel bertarikh 1 Februari 2013 yang telah ditayangkan oleh pihak polis. Menerusi rakaman tersebut, mangsa yang bernama Elisa Lam dilihat masuk ke dalam lift dan menekan ke semua butang lift. Dia kemudiannya menjengukkan kepala ke bahagian luar pintu lift dengan melihat ke arah lorong-lorong hotel tersebut. Elisa seterusnya dilihat merapatkan badannya ke dinding lift dan kelihatan seperti sedang menyembunyikan dirinya sebelum sekali lagi mengendap keluar lift. Elisa kemudiannya keluar dan masuk lift sebelum berdiri di bahagian kiri pintu lift dan melakukan pergerakan tangan dengan isyarat rawa. Ketika ini, dia kelihatan seperti melambai-lambai dan bercakap dengan seseorang. Tidak lama kemudian, dia masuk semula ke dalam lift dan sekali lagi menekan ke semua butang lift sebelum keluar semula dari lift. Dan selepas itu, Elisa sekali lagi membuat pergerakan tangan yang aneh sebelum hilang dari pandangan kamera dengan pintu lift yang tertutup dan terbuka beberapa kali. Tiada sesiapa yang kelihatan di dalam atau di luar lift tersebut kecuali Elisa. Pada 19 Februari 2013, iaitu 2 minggu selepas video tersebut diterbitkan oleh pihak berkuasa, seorang pekerja penyelenggaraan hotel iaitu Santiago Lopez menemui mayat Elisa terapung di dalam salah sebuah tangki air hotel berkenaan. Santiago menemui mayat tersebut selepas memberikan respons kepada aduan dari pelanggan hotel mengenai tekanan air rendah dan rasa pelik yang datang dari air paip tersebut. Menurut kenyataan Ketua Jabatan Bomba Los Angeles, tangki di mana mayat Elisa ditemui perlu dikosongkan sepenuhnya dan kemudian dipotong dari sisi untuk mengeluarkannya. Tiada siapa yang tahu bagaimana mayat Elisa yang ditemui terapung di samping pakaiannya yang dilihat dalam video tersebut berakhir di dalam tangki air hotel atau siapa lagi yang terlibat. Kaki tangan hotel juga memberitahu pihak berkuasa bahawa Elisa kerap dilihat berseorangan di sekitar premis hotel. Tetapi, ada seorang individu yang melihat Elisa sejurus sebelum kematiannya. Di sebuah kedai buku The Last Bookstore yang terletak berhampiran, pemiliknya iaitu Kathy Offen adalah antara orang terakhir yang melihat Elisa ketika hidup.
Katie teringat bahawa Elisa membeli buku-buku untuk keluarganya di Kanada. Kelihatan seperti Elisa merancang untuk pulang dan memberikan hadiah kepada ahli keluarganya, kata Katie Offen kepada CBS Los Angeles. Selepas keputusan autopsi kes Elisa keluar, ia hanya menimbulkan lebih banyak persoalan. Laporan toksikologi mengesahkan bahawa Elisa telah mengambil beberapa jenis ubat-ubatan iaitu Wellbutrin, Lamictal, Seroquel dan Effexor. Ianya berkemungkinan untuk masalah bipolar yang dihadapinya. Tetapi tidak ada petunjuk melibatkan sebarang alkohol atau bahan terlarang di dalam tubuhnya. Menurut keterangan anggota keluarganya juga, Elisa tiada sebarang rekod melakukan percubaan untuk membunuh diri. Sejurus selepas laporan toksikologi dikeluarkan, detektif-detektif amatur mula meneliti semua maklumat yang mereka peroleh dengan harapan dapat menyelesaikan misteri di sebalik kematian Elisa Lam. Sebagai contoh, satu ringkasan laporan toksikologi Elisa dimuat naik secara online oleh seorang detektif Reddit dengan minat yang jelas dalam perubatan. Ia memberikan penekanan kepada 3 perkara. Yang pertama, Elisa mengambil sekurang-kurangnya 1 ubat penenang pada hari tersebut. Kedua, Elisa mengambil ubat penenang kali kedua dan penstabil mood tidak lama sebelum itu, tetapi bukan pada hari kejadian. Yang ketiga, Elisa tidak mengambil ubat antipsikotiknya pada ketika itu. Kesimpulan ini mencadangkan bahawa Elisa yang telah didiagnosis dengan gangguan bipolar dan kemurungan mungkin tidak mengambil ubat-ubatan yang sepatutnya dengan betul. Ini adalah satu penemuan yang penting untuk diperhatikan memandangkan penggunaan ubat penenang untuk merawat gangguan bipolar boleh merisiko merangsang kesan sampingan seperti bertenaga dan gembira jika diambil tanpa kawalan. Sesetengah detektif amatur terlalu terikat dengan butiran ini dan mencadangkan ia adalah penjelasan yang mungkin di sebalik kelakuan aneh Elisa di dalam lift tersebut. Kenyataan pengurus hotel berkenaan iaitu Amy Price di mahkamah sangat menyokong teori ini. Semasa Elisa menginap di Hotel Cecil, Amy Price berkata bahawa Elisa Lam pada asalnya menempah bilik seperti hostel yang berkongsi dengan orang lain. Walau bagaimanapun, aduan tentang kelakuan ganjil dari rakan sebilik Elisa memaksa Elisa dipindahkan ke bilik peribadi. Tetapi, walaupun jika Elisa bergelut dengan masalah mental, bagaimana dia boleh terbunuh? Malah, bagaimana dia boleh ditemui di dalam tangki air hotel? Laporan autopsi tidak menunjukkan sebarang petunjuk tingkah laku ganas dari bukti yang diproses. Pejabat pemeriksaan mayat juga menyatakan bahawa mereka tidak dapat melakukan pemeriksaan penuh kerana mereka tidak dapat memeriksa darah dari tubuh Elisa yang mereput. Keluarga Elisa Lam memfailkan saman kematian salah terhadap Hotel Cecil beberapa bulan selepas kematian anak perempuan mereka didedahkan. Peguam keluarga Elisa menyatakan bahawa hotel mempunyai kewajipan untuk memeriksa dan mencari bahaya di hotel yang boleh memberi risiko bahaya yang tidak munasabah kepada Elisa dan juga tetamu hotel lain. Hotel Cecil tidak duduk diam dan melawan saman itu dengan memfailkan usul untuk menolaknya. Peguam hotel berhujah bahawa hotel tidak mempunyai alasan untuk berfikir bahawa seseorang boleh masuk ke dalam salah sebuah tangki air mereka. Berdasarkan kenyataan mahkamah dari kaki tangan penyelenggaraan hotel, hujah hotel itu adalah munasabah. Santiago Lopez, iaitu individu pertama yang menemui mayat Elisa, menerangkan dengan terperinci bahawa betapa susahnya dia untuk menemui mayat Elisa. Santiago berkata bahawa dia menaiki lift ke tingkat 15 hotel tersebut sebelum menaiki tangga ke bumbung. Kemudian, dia terpaksa menutup penggera keselamatan bumbung dan memanjat ke atas platform di mana 4 buah tangki air hotel itu terletak. Akhir sekali, Santiago terpaksa memanjat satu lagi tangga untuk naik ke atas tangki utama. Ketika itulah dia menyedari terdapat sesuatu yang luar biasa. Saya menyedari bahawa penutup tangki air utama terbuka dan melihat ke dalamnya dan mendapati seorang wanita Asia terapung dengan muka menghadap ke atas kira-kira 12 inci dari bahagian atas tangki, kata Santiago Lopez. Keterangan Santiago menjelaskan bahawa sangat sukar bagi Elisa untuk sampai ke bahagian atas tangki air bersendirian dan pasti akan ada kaki tangan hotel yang dapat menyedarinya kerana ada penggera keselamatan di situ. Ketua jurutera hotel iaitu Pedro Tovar juga menjelaskan bahawa amat sukar bagi sesiapa sahaja untuk mengakses bumbung hotel iaitu lokasi di mana tangki air hotel terletak tanpa memicu penggera keselamatan. Hanya kaki tangan hotel sahaja yang dapat mematikan penggera dengan betul.
Sekiranya ia berlaku sesuatu, bunyi penggera akan sampai ke meja penyambut tetamu serta seluruh 2 tingkat teratas hotel berkenaan. Hakim Mahkamah Tinggi Los Angeles iaitu Howard Hum memutuskan bahawa kematian Elisa Lam adalah tidak dapat dijangka kerana ia berlaku di kawasan di mana ia tidak dibenarkan diakses oleh para tetamu. Jadi, saman yang difailkan oleh keluarga Elisa terhadap Hotel Cecil telah ditolak mahkamah. Meskipun kertas siasatan dihentikan, masih begitu banyak persoalan yang masih belum terjawab. Antaranya adalah tangki air berkenaan yang telah disangga pada blok simen. Tambahan pula, tiada sebarang akses masuk memandangkan pintu tangki terlalu berat untuk dibuka. Maka, adalah sesuatu yang agak mustahil untuk menutup penutup tangki tersebut dari dalam. Itu belum lagi diceritakan tentang kawalan akses ke bumbung hotel yang berkunci dengan siap dilengkapi sistem penggera. Jadi, jika benar Elisa membunuh diri, cuba fikirkan bagaimana dia menjejakkan kaki ke atas bumbung hotel lalu memasukkan dirinya ke dalam tangki dan menutup penutup tangki tersebut dengan seorang diri dari dalam. Video lift kekal menjadi subjek perdebatan kes. Apa yang menjadi persoalan adalah segala pergerakan aneh Elisa berada di dalam lift adalah disebabkan penyakit bipolarnya. Dari sudut lain, Elisa dilihat seolah-olah sedang berinteraksi dengan seseorang yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar manusia. Boleh jadi kemungkinan juga Elisa dikejar oleh individu tertentu. Adakah wujudnya orang kedua atau orang ketiga dalam kes ini? Tidak mustahil video lift tersebut telah disunting sebelum penyiarannya kepada pihak umum memandangkan tanda masa yang agak kabur. Beberapa bahagian rakaman video dilihat bergerak secara perlahan dan hampir 1 minit dengan tidak ketara dibuang pada pertengahan video. Lagi menghairankan, blog Elisa tetap aktif untuk beberapa bulan selepas kematiannya. Namun, ciri-ciri auto posting boleh menjadi jawapan kepada persoalan ini. Bagaimanapun, telefon Elisa tidak pernah dijumpai selepas kematiannya. Untuk pengetahuan, kematian misteri Elisa Lam bukanlah satu-satunya kejadian sedemikian yang pertama pernah berlaku di Hotel Cecil. Malah, peristiwa lama bangunan itu yang tercemar telah memberikan reputasi sebagai antara salah satu bangunan paling berhantu di Los Angeles. Sejak pertama kali dibuka pada tahun 1927, Hotel Cecil telah dibelenggu oleh 16 kematian bukan semula jadi dan peristiwa paranormal yang tidak dapat dijelaskan. Kematian yang paling terkenal berkaitan dengan hotel ini selain kes Elisa Lam adalah pembunuhan pelakon Elizabeth Short yang juga dikenali sebagai Black Dahlia. Dilaporkan, beliau dilihat sedang minum di bar hotel pada hari sebelum kematiannya yang telah ditemui mati dalam keadaan ngeri pada tahun 1947. Hingga kini, misteri pembunuhan Black Dahlia masih lagi gagal untuk diselesaikan. Hotel ini juga pernah dikunjungi oleh beberapa pembunuh paling terkenal di Amerika Syarikat. Pada tahun 1985, Richard Ramirez yang juga dikenali sebagai Night Stalker tinggal di tingkat paling atas hotel tersebut ketika melakukan pembunuhan besar-besarannya. Diceritakan bahawa selepas melakukan satu pembunuhan, Richard akan membuang bajunya yang berlumuran darah di luar hotel dan pulang dengan separuh bogel. Dalam 6 tahun kemudian, seorang lagi pembunuh tinggal di hotel ini iaitu pembunuh bersiri warga Australia bernama Jack Unterweger yang diberi nama jolokan sebagai Vienna Strangler. Dengan sejarah yang mengerikan ini, anda mungkin beranggapan bahawa Hotel Cecil akan dipulau. Tetapi sebaliknya, bangunan lama ini telah diberikan status mercu tanda oleh Majlis Bandaraya Los Angeles. Hotel ini diberi penghargaan sedemikian kerana pembukaannya pada tahun 1920-an yang dianggap permulaan industri penginapan di Amerika Syarikat. Kematian Elisa Lam kekal menjadi misteri. Apa sebenarnya yang telah berlaku? Mengapa Elisa berkelakuan aneh semasa berada di dalam lift? Adakah kes ini ada kena-mengena dengan aspek ritual? Wujudkah kejadian paranormal? Kenapa Hotel Cecil kerap kali menjadi lubuk kematian? Paling pelik, mengapa pula pihak berkuasa enggan meneruskan siasatan? Memetik dari slogan filem Dark Water yang berbunyi, beberapa misteri tidak bertujuan untuk diselesaikan.